sekejap ya. Apakah Muhammad pernah bagi masa jadi Perdana Menteri dulu pernah bagi RM200 sebulan selama 3 bulan masa musim tengkujuh. Apakah ini akan menjadi cadangan yang Muhammad agak luar biasa? Tuan Ketua, dan saya ulang sekali lagi kesimpulan ucapan saya bagi pihak Barisan Nasional, kami sokong tapi sokongan bersyarat. Tuan Ketua, jika kerajaan PH dahulu tidak buat langkah populis, pada tahun 2018, jumlah perbelanjaan untuk tahun 2021 mampu bertambah sehingga 56 bilion lagi. Tuan Yang Dipertua, saban hari saya menerima banyak aduan serta keluhan daripada rakyat yang terkesan daripada pandemik COVID-19. Jika kita lihat melalui platform social media seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, rata-rata bukan saja dari golongan B40, malah daripada M40 turut menerima impak yang sangat dahsyat daripada situasi ini. Pada bajet kali ini, kerajaan hanya memanjangkan moratorium pada golongan B40, itu pun tidak kepada semua. Ini secara tidak langsung seakan-akan melupakan golongan M40 yang juga menerima kesan yang besar daripada situasi yang kita hadapi. Malah rata-rata golongan M40 menyuarakan ketidakpuasan mereka bahawa bajet ini tidak memberi banyak manfaat kepada mereka. Tuan Yang Dipertua, takkanlah kerajaan nak tunggu M40 berubah menjadi B40 baru mereka diberi moratorium. Saya dengan ini mencadangkan agar inisiatif moratorium pukal perlu dipanjangkan kepada semua peminjam, termasuk moratorium untuk peminjam-peminjam daripada Amanah Ikhtiar Malaysia, dan tekun untuk tempoh 6 bulan yang akan datang sehingga 30 Jun 2021. Tuan Yang Dipertua, saya ingin bagi peluang pekan minum. Tapi saya ingin bertanya, kerana moratorium yang diberikan oleh Menteri Kewangan ini melibatkan institusi kewangan, bank dan finance companies. Bagaimana dengan pinjaman daripada syarikat-syarikat kredit yang tidak tertakluk pada arahan moratorium itu? Hari ini dalam media menyebutkan syarikat-syarikat pelancongan bas yang mengambil pinjaman daripada kredit company sini. Saya fikir kalau dapat pekan memasukkan apa yang saya cadangkan ini, agar mereka yang meminjam daripada non-financial institution tetapi kredit company ini dapat diambil kira. Terima kasih Wabi Bagan Datuk. Saya masukkan cadangannya dalam ucapan saya ini. Pihak sebelah sana jangan senyum terlalu lebar, kerana juga masih lagi ingat Wabi Sempurna yang pernah menyebut bahawa beliau sanggup mati dengan mengadakan pilihan raya pada masa COVID berbanding menyerah kembali kuasa. Dan juga Wabi Lahad Datu yang begitu yakin beritahu pengundi supaya tidak takut, jangan takut pada COVID, kerana kononnya hanyalah wayang dari kerajaan pusat dan kes COVID di Sabah menjadi kosong sebaik saja tamat pilihan raya negeri. Kita juga tidak lupa bahawa pihak-pihak lain sebelah suara menyokong DUN Sabah dibubar dan PRN Sabah diadakan. Sebaliknya, Barisan Nasional yang membantah DUN Sabah dibubar dan akibatnya PRN diadakan, sehingga kita mohon 3 kali di mahkamah untuk menghentikan PRN. Sebab itu, kita hendaklah berhenti polemik salah menyalahi untuk gelombang ketiga ini. Masing-masing mempunyai salah dan kita perlu menjawab pada rakyat dengan bersama-sama berganding bahu memastikan gelombang ketiga ini dapat dihapuskan. Pada pendapat saya, antara ancaman terbesar negara pada ketika ini adalah pencerobohan sempadan negara oleh parti dari negara-negara jiran
yang terus mencatat kes COVID terbaru yang amat tinggi. Saya mencadang agar warga negara Malaysia yang ditangkap atau terlibat dalam penyeludupan parti dikenakan tindakan di bawah Akta SOSMA, memandangkan ini merupakan zaman perang dan tindakan ini mengancam keselamatan seluruh negara. Tanpa pertolongan dari pihak dalam, adalah lebih sukar bagi parti untuk diseludup masuk. Amaran yang tegas juga perlu dibuat dan disampaikan kepada negara jiran kepada mereka yang didapati bersalah membawa masuk parti akan dikenakan hukuman berat iaitu penjara mandatori. Mungkin kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memberi ganjaran pada sesiapa yang ada maklumat tentang penyeludupan parti. Tiada gunanya untuk seluruh negara menjalani PKPB, PKPD maupun PKPP atau PKP apa-apa selama berbulan sehingga COVID memulih dan kerajaan terpaksa memperuntukkan bantuan berbilion-bilion tetapi disia-siakan oleh penceroboh sempadan yang berjaya menyudup ke dalam negara. Rakyat sudah fobia dengan 3 huruf PKP atau MCO ini. Setiap kali rakyat melihat perkataan ini, membawa maksud pendapatan akan terjejas dan kebebasan mereka tersekat. Dan bagi memastikan sokongan rakyat tetap terhadap kerajaan ini, COVID mesti dikawal baik. Harap kesilapan-kesilapan seperti ini tidak diulangi dan segala kelemahan diperbaiki. Tuan Yang Di-Pertua, kita dalam Dewan ini adalah wakil rakyat dan adalah tanggungjawab untuk menyuarakan yang terbaik kepada rakyat. Kita bukannya wakil atau jurucakap bajet. Yang baik kita puji, yang tak elok kita perbaiki. Yang langsung tak boleh diterima kita harap dapat dipinda atau dimansuhkan. Harap kerajaan terbuka hati untuk mengambil kira pandangan dan cadangan kita. Bajet 2021 telah dapat menyediakan keperluan-keperluan rakyat seperti yang telah saya terangkan tadi. Namun, berdasarkan pada expectation atau pengharapan rakyat, ianya patut ditokok tambah dan dibuat penambahbaikan supaya penerimaan rakyat pada bajet ini akan menjadi lebih mantap dan menyeluruh. Saya yakin dan percaya keputusan untuk menerima cadangan utama yakni moratorium dilanjutkan hingga 30 Jun 2021 dan kelulusan untuk pengeluaran KWSP secara 10,000 secara one-off serta lain-lain perkara yang saya telah mencadangkan akan membawa kepada kepuasan rakyat yang lebih tinggi kepada kerajaan. Yang Berhormat Pekan sebelum Yang Berhormat Pekan duduk dan menghabiskan. Jika saya boleh memahami apa yang disebut oleh Yang Berhormat Pekan pada para yang terakhir itu, bahawa kita ingin melakukan sesuatu yang luar biasa dalam bajet ini. Sepanjang pengalaman saya secara peribadi di sini sudah 10 tahun, kita tidak pernah meminda bajet yang ingin diluluskan, walaupun satu noktah daripada bajet itu, walaupun satu baris daripada bajet itu. Apa kata kalau pada kali ini kita membuat sesuatu yang luar biasa, kita bersetuju untuk meluluskan bajet 2021 dengan pindaan-pindaan yang tertentu. Sebagaimana contoh yang disebut oleh Yang Berhormat Pekan tadi, moratorium secara automatik dan juga pengeluaran akaun 1 KWSP. Apabila kita meluluskan bajet, Menteri Keuangan boleh menyatakan dalam ucapan penggulungannya bahawa Menteri Keuangan bersetuju bajet ini dibentang di Dewan ini dengan pindaan-pindaan, katalah 10 perkara. Kalau tidak, ahli-ahli yang berhormat yang bercakap di dalam Dewan Rakyat ini berbuih mulut bercakap berjam-jam, berpuluh-puluh minit, ya, diganggu dan macam-macam, tetapi tidak ada satu pun, tidak ada sepatah pun daripada bajet itu ditukar dan dipinda. Jadi apa kata kalau pada tahun ini, untuk kali pertama, alang-alang Yang Berhormat Menteri Keuangan telah memanggil kami, ahli-ahli parti politik mewakili dan berdialog, apa salahnya kalau pada kali ini kita melakukan sesuatu yang luar biasa dan bersejarah. Bajet diluluskan dengan 10 pindaan misalnya, ataupun 20 pindaan
yang mana yang baik cadangan daripada dua-dua belah pihak diterima oleh Menteri Kewangan, barulah kita bersetuju bajet ini diluluskan. Apa pandangan Yang Berhormat Pekan? Yang Berhormat Pekan boleh sikit, Hang Tuah Jaya. Sila. Right. Hang Tuah Jaya. Terima kasih, Datuk Ketua. Yang Berhormat Pekan, memandangkan Yang Berhormat Pekan telah memberikan kita soalan bocor tadi, Yang Berhormat Pekan nak landing dah. Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Pekan. Di awal ucapan Yang Berhormat tadi menyatakan soal perlu kepada satu bajet atau belanjawan yang inklusif, dan juga dalam masa sama tadi disebut juga soal pemerkasaan rakyat tanpa mengira kaum. Terdapat kebimbangan peruntukan ataupun bajet pada kali ini berasaskan perkauman. Misalnya diperuntukkan 11.1 bilion untuk pembangunan Bumiputera. Bagi masyarakat Cina hanya 177 juta ringgit. Bagi masyarakat India 100 juta ringgit. Jadi di sana terdapat satu kebimbangan bahawa dalam keadaan kita bergulat dengan krisis ini, perlunya kepada kesatuan yang mantap dan ianya tidak boleh tercerna dalam apa jua tindakan daripada kerajaan. Jadi apakah Yang Berhormat setuju bahawa pendekatan belanjawan yang dilihat berasaskan perkauman ini mestilah melepas sudah ke belakang. Perlu ada satu tindakan yang lebih baik, kerana Yang Berhormat pun sedia maklum ketika dalam kerajaan dahulu yang miskin tetap miskin, tidak kira kaum dan bangsa. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Yang Berhormat Pekan, sekejap, sikit bayan baru. Sila. Saya nak tanya sedikit pandangan daripada Yang Berhormat Pekan, sebab Yang Berhormat Pekan pada permulaan tu hujakan tentang keyakinan pelaburan dan penarikan pelabur asing itu adalah yang sangat penting untuk menjana ekonomi dan pekerjaan untuk rakyat. Jadi tetapi kita nampak bahawa daripada pihak kerajaan ada setengah-setengah yang ingin mengumumkan darurat dan difahamkan bahawa kerja-kerja untuk mengumumkan darurat masih berjalan. Dan itu kita tahu bahawa kalau darurat kita punya keyakinan pelabur asing daripada stock market akan collapse dan sebagainya. Itu akan menyebabkan rakyat lebih sengsara. Jadi nak mohon pandangan daripada Pekan. Terima kasih. Terima kasih bayan baru. Sila Yang Berhormat Pekan. Gopeng. Ada lagi? Sila. Terima Yang kasih, Berhormat Yang Gopeng. Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Pekan. Memang saya tertarik dengan cadangan berkenaan dengan kawalan COVID. Dan saya juga tertarik dengan cadangan Yang Berhormat Pekan, khususnya dalam media sosial, beberapa cadangan seperti di mana restoran kendalikan bisnes di kawasan terbuka. Dan satu cadangan yang bernas yang saya setuju 100%, yang saya pasti adalah antara usaha yang boleh membantu untuk kawalan COVID-19 ini. Cuma Yang Berhormat Pekan juga bangkitkan soal PKP ataupun MCO. Dan apabila kerajaan tetapkan MCO ataupun SOP untuk MCO, sepatutnya SOP itu mesti kekal untuk sekurang-kurang seminggu ke 2 minggu terpulang kepada kedudukan jangkitan tersebut. Tetapi sekarang apabila MCO itu diumumkan, PKP-B ke PKP-D itu diumumkan, keliru rakyat semua. Bukan setakat rakyat keliru. Saya pasti menteri sendiri pun keliru berkenaan dengan SOP PKPD, PKPP berkenaan. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat Pekan berkenaan apakah perkara-perkara yang harus ditambah baik dari segi SOP MCO tersebut? Sekian. Sila Yang Berhormat Pekan. Pertamanya, Yang Berhormat Gopeng telah menyokong cadangan supaya kita membolehkan perniagaan dibuat secara terbuka dalam open space, dan ini memang satu cadangan yang saya telah muatkan dalam Facebook saya, dan harap kerajaan dapat mempertimbangkan cara seperti ini, sebab kalau kita benarkan perniagaan dalam cara tertutup, perniagaan boleh buka tapi tak ada pelanggan. Jadi dia hari-hari duduk lap meja je. Jadi dalam keadaan macam itu, tak ada gunanya. Jadi kalau kita kena cari jalan yang kreatif supaya bila dia berniaga, dia sikit sebanyak boleh dapat keuntungan. Dan soal komunikasi
SOP yang mana yang boleh, mana tak boleh, PKP dan sebagainya, barangkali perlu lebih jelas lagi lah supaya tidak ada kekeliruan di kalangan rakyat, ada sedikit ambiguity, kekeliruan bila sesuatu pengumuman dibuat. Tapi ini tak boleh dimainkan oleh jasa, ya. Ini dibuat cara ialah pihak yang berkenaan. Ya. Yang bayan baru soal darurat ni dah diputuskan oleh Yang Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja lah. Kita anggap perkara ini sudah tutup, sudah selesai, dan kebijaksanaan Yang Pertuan Agong tu kita terima sebagai satu keputusan yang tepat. Yang ketiga, pasal YB Hang Tuah Jaya sebut tentang peruntukan di dalam bajet ni, dan pada prinsipnya saya sebut tadi, saya setuju supaya bajet ini mesti inklusif, ya, inklusif dan adil. Ya. Salah satu daripada perkara yang menjadi masalah bila saya meneliti bajet ni, Yang Berhormat Menteri Kewangan, YB Yang Berhormat Port Dickson bersebut, dia peruntukan tu ditempatkan di merata tempat. Jadi kita nak cari susah. Saya pun sebagai bekas Menteri Kewangan pun terkeliru nak cari banyak mana untuk sesuatu program tu. Jadi harap format ni yang digunakan akan datang ni, format tu lebih jelas, ya, supaya the layman boleh faham dengan mudah, ya. Kita tak naklah kata peruntukan dikurangkan, tapi lepas tu YB kata, oh ada di tempat lain. Tapi kita nak cari tempat lain, kita tak tahu di mana. Inilah yang jadi satu mungkin satu pandangan saya lah dari segi format bajet ni, mungkin nak lebih teratur, lebih sistematik supaya mudah difahami. Akhir sekali YB Pontian. YB Pontian ini dah baca apa yang saya nak buat. Orang putih kata he's read my mind. Sebenarnya saya nak katakan bahawa bajet ini dibuat dalam masa yang luar biasa, dan kalau kita nak pindah pun bajet ini, ia wajar dilakukan sebab inilah keadaan yang luar biasa, dan tambah lagi dalam hal ini pendirian Barisan Nasional seperti mana yang disuarakan oleh Yang Berhormat Bagan Datuk, bahawa kita hendak supaya pengeluaran KWSP sebanyak 10,000 secara one off ini dan moratorium dilanjutkan pada 30 Jun 2021 ini diluluskan oleh kerajaan. Dan sokongan saya dan rakan-rakan pada bajet ini tertakluk pada kelulusan kedua-dua perkara ini. Tertakluk pada kedua-dua. Jadi sokongan kita pada bajet ni, Tuan Yang Pertua, sokongan bersyarat. Pekan. Dan itulah Boleh Tuan, pekan sikit. itulah kita, ya. Oh, nak celah. Sila, Tanjung Karang, ya. Okey, saya tertarik dengan ucapan pekan dan beberapa cadangan. Tadi dia sebut contoh Pakcik Kiah. Apa dulu sekarang jual goreng pisang, dia boleh jual air tebu bila dapat KWSP yang lebih. Persoalan yang saya nak tanya, adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa kerajaan-kerajaan negeri mesti memainkan peranan, seperti contoh PBT. Mungkin sudah sampai masanya PBT ni janganlah strict sangat. Biarlah Makcik Kiah nak meniaga depan rumah, tepi jalan, asalkan peraturan itu ada. Janganlah bila dijual tepi jalan, oh ni tak ada lesen kebenaran dan sebagainya, diruntuhkan. Jadi adakah kerajaan federal mesti juga berbincang dan mengarahkan supaya peluang-peluang perniagaan kepada pedagang kecil naklah diberikan peluang. Dan juga kalau boleh waktu COVID ni janganlah bagi warning nak untung rumah lah. Ini tengah COVID macam negeri Selangor. Bukan? Nah ada bagi amaran nak untungkan rumah. Jadi ini rasa kerajaan PS ke? Selamat. Mohon celah YB. Ada celahan lagi dari Sandakan? Sila. Ya, terima kasih. Ya, Yang Berhormat Pekan. Saya juga sangat tertarik dengan beberapa perenggan
potensi mengenai Sabah yang dikongsi oleh YB Pekan tadi. Jadi saya ingin tanya sama ada YB Pekan bersetuju bahawa Sabah adalah sangat berpotensi dengan sumber asli. Tetapi pada zaman BN yang memerintah Sabah pada 30 tahun lalu, kenapa Sabah akan dijadikan begitu miskin? Sama ada YB Pekan bersama YB Pekan bersetuju bahawa pada masa itu sumber asli. Oh, ya, saya belum lahir lagi. Saya masih muda, saya tahu. Tetapi saya juga baca sangat banyak history lah. Okay. Jadi saya mau tanya sama ada YB Pekan bersetuju bahawa kemiskinan Sabah dijadikan banyak tahun, banyak era yang lalu, 20-30 tahun yang lalu, dan sekarang Sabah masih sangat miskin dan dilanda lagi dengan COVID pandemik ini yang sangat serius. Boleh saya mendapat pendapat YB Pekan bagaimana kami boleh mengatasi masalah ini, dan adakah BM merupakan kerajaan BM merupakan reason reason Sabah begitu miskin pada masa sekarang? Terima kasih. Terima kasih Sanakan. Sila Yang Berhormat Pekan. Padang Serai minta laluan. Padang Serai. Padang Serai. Yang Berhormat Pekan. Ada satu lagi nak mohon celahan. Padang Serai. Saya nak Sikit ya Padang Serai. Padang Serai, sikit ya. Tentera. Tentang tentera. Pekan nak bagi laluan ataupun tidak? sikit je. Okey. Terima kasih YB Pekan. Saya rasa amat terima kasih pada Pekan. Dua perkara saya ingin tanya. Satu, semasa YB Pekan memerintah negara ini membantu golongan kaum India. Terima kasih oleh itu. Tapi kali ini saya lihat BN lupakan kaum India. Terusnya berkenaan veteran tentera. Apa yang diberikan oleh bajet ini tidak memadahi. Apakah pendapat YB Pekan? Pernah jadi Menteri Pertahanan. Saya pun pernah berkhidmat dengan Menteri masa itu. Sila bagi penerangan. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Pekan. Pertamanya YB Padang Serai sebut tentang masyarakat kaum India. Saya dah sebut dalam awal ucapan saya tadi bahawa masyarakat kaum India berkendakkan sangat supaya Malaysian Indian Blueprint itu disambung dan dilaksanakan semula. Jadi ini harap dapat perhatian daripada pihak kerajaan, dan tentang veteran dan sebagainya, saya sokonglah ditambah apa-apa yang patut untuk menolong golongan veteran. YB Sanakan, saya nak beritahu bahawa kejayaan kita membangunkan Sabah waktu BN tak dapat dinafikan. Saya tak kata bahawa tak ada kelemahan, tapi kalau kita bandingkan 2 tahun PH dan apa yang dilakukan oleh BN, jauh beza je. Jadi ini saya sebut dari segi dia punya angka, ya, 82% zaman BN. Lepas itu dia mengudum sampai 0.5% zaman PH. Jadi kalau PH terus memerintah di Sabah, lagi parah Sabah ni. YB Tanjung Karang, ya, saya sokong sangat show YB Tanjung Karang sebab dalam sekarang ini kita nak perluaskan peluang perniagaan. YB Pekan. Kita tak bolehlah terlalu ketat dan kita tak bolehlah terlalu menekan kepada orang yang nak berniaga. YB Pekan. Boleh jelaskan sikit yang YB nak lompat lagi, YB? YB Pekan, jerai. Kalau YB tak nak lompat, saya bagi peluang. YB hanya ada 4 minit 53 saat saja ni. Ya, Yang Berhormat, ini apa ni, pokok paketan Perikatan Nasional sudah tentu akan bersama dengan kerajaan. Yang pertama, Yang Berhormat sebut tadi pasal peneroka Felda tadi, saya sokong. Tapi saya tengah Yang Berhormat sentuh tentang pesawah tadi sekejap ya. Apakah Yang Berhormat pernah bagi masa jadi Perdana Menteri dulu pernah bagi RM200
sebulan selama 3 bulan masa musim tengkojo. Apakah ini akan menjadi cadangan yang berhormat agak luar biasa untuk membolehkan supaya bantuan kepada pesawah di musim tengkojo sebelum padi masak. Tak apa, ini bahasa Tanjung Karang, bahasa Perlis agak berbeza. Matlamaknya sama supaya kita teruskan dan Menteri Kewangan nampaknya dan mungkin bajetnya tak dapat dipindah, tapi ucapannya itu boleh dimasukkan sebagai ucapan bahawa bantuan kepada pesawah ini akan diteruskan. Yang keduanya, Berhormat, pasal kes Sabah. Masa dulu Sabah adalah negeri yang termaju di Malaysia. Selangor nombor 2, termaju di Malaysia. Malah yang paling rendah ialah Sarawak dengan Perlis. Tetapi bila PH memerintah, Sarawak Sabah jadi negeri yang paling rendah di Malaysia. Jadi itu perbezaan. Arau ni lupa makan ubat ni. Sabah termaju pula. Lupa makan ubat lah ni. Stroke kan. PH Kau terus makan ubat lah. Merepek gagal lah. untuk mentadbir Sabah. Akhir sekali kelas F yang Muhammad. Bagi kalabakan sikit. Bau-bau ni kelas F. Masa Arau jadi dia menteri bagi, pun sudah jadi tapi termiskin dengan lah. cara bagi terus tanpa berlaku heboh. Bagi kalabakan sikit. Apakah pendekatan preemptive yang dibuat dulu supaya Kelab F ni dibagi dengan cara terbuka, terutamanya melalui wakil rakyat Perikatan Nasional yang lebih telus dan juga ikhlas pada rakyat itu mengendalikannya. Kalau Ucapan puak-puak pekan saja, okey dah, masuk masa arah PM rosak. memerintah, Bagi kalabakan Ucapan sikit. pekan okey dah, masuk arah rosak habis. Lawak betul lah. Gagal kerasi menjadi slogan hidup orang-orang PH. Bye-bye. Pekan minta kalabakan sikit. Yang berhormat, sekarang ni pekan tinggal 2 minit 28 saat. Saya minta yang berhormat pekan untuk buat rumusan. Sila yang berhormat pekan. Mudah sikit ya. Masih YB Arau dia dah banyak jawab bagi pihak saya. Tapi pasal penanam padi antara musim ni memang satu yang amat perlu kita teruskan. Jadi kalau dapat dipertimbangkan oleh kerajaan, inilah amat baik sekali. Begitu jugalah kalau golongan teksi sekarang ni memang menghadapi tekanan yang amat dahsyat, dan YB Tuaran ni tak payah saya jawab sebab dulu dia cakap lain, sekarang dia cakap lain. Jadi orang yang dolak-dalik macam ni tak boleh pakai. Cameron Highland ini memang baik sekali. Saya amat setuju ya. Golongan orang asli ini 158 juta memang tak cukup. Ya. Memang patut ditambah lagi sampailah pada 300 juta. Saya harap dapat dipertimbangkan oleh kerajaan. Jadi yang berhormat pekan, last je pekan, baling sikit je. Akhir kata sikit je baling. Baling, tak apa. Cuba dah baling. Tak apa. Bagi pekan bagi. Betul boleh ya? Pekan bagi boleh ya? Saya cuba nak tanya berkaitan dengan moratorium tadi yang berhormat pekan sebut very loud and clear. Cuma saya nak izinkan saya tahu berkaitan dengan tekun dan amanah ikhtiar tu mesti dimasukkan sekali dalam moratorium tu. Ya, saya dengar tadi tapi saya just nak peringatkan itu lebih penting sebab kawasan luar bandar tu begitu tertekan yang hormat. Terima kasih. Terima kasih Baling. Sila yang berhormat pekan. Baik. Dan juga tekun. Saya ucap terima kasih Tuan Ketua dan saya ulang sekali lagi kesimpulan ucapan saya bagi pihak Barisan Nasional, kami sokong tapi sokongan bersyarat. Terima kasih Yang Berhormat pekan.